فيكم وإياي بنفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا الله وأطيعوه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويغفر عنكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah. Mereka akan terasa bagaimana penatnya untuk nak hisab amalan mereka. Dengan hal ini banyak dari kalangan sahabat apa yang dinyatakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, banyak dari kalangan mereka menangis. Kalau takut je waktu hisab. Kerana Nabi SAW ada sabda, hadis yang diceritakan oleh Imam Al-Bukhari, yang diceritakan oleh Imam Muslim, Imam At-Tirmizi dan Imam An-Nasai. Hadis ini sahih li zatihi. An Aisyah radhiyallahu anha qalat: sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: man nukisal hisaba uzziba. Qala faqultu ya Rasulullah afalaysa qala ta'ala fasawfa hisaban yasira. Qala falaysa zalikal hisab walakin zalikal ardu. Man nukisal hisaba yaumal qiyamah uzziba. Muttafaqun alaih. Artinya, daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku telah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang dirapikan hisabnya, sesiapa yang Allah Ta'ala hisab dengan rapi amalannya, uziba, nasya mereka dikena azab. Karena semua manusia ini yang berada dunia ini banyak kesalahan dan kesilapannya. Sekiranya dihisab daripada amalannya, hisab daripada rezekinya, daripada mana dia dapat, daripada mana dia infak, daripada mudanya, daripada hartanya, daripada masa luarnya, segala-gala dengan cara terperinci, maka manusia itu tidak akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini melalui hadis sahih yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikut riwayat daripada Aisyah yang dikeluarkan oleh Imam kita Al-Bukhari rahimahullah dan Imam Muslim. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala akan hisab satu persatu daripada amalan hamba-Nya. Maka hisapan ini manusia akan terasa di waktu mereka berada depan Allah Subhanahu wa taala, di muhkamah yang adil, yang kesemuanya memberi saksi depan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tidak heranlah kepada apa yang telah diperkatakan oleh Amirul Mukminin yang kedua Umar bin Khattab, hasabu qabla an tuhasibu. Hisablah amalan kamu sebelum kamu dihisabkan. Dalam riwayat yang lain yang diceritakan oleh Imam Al-Bukhari dan telah disahihkan oleh Imam As-Sayrafi dan banyak juga dari kalangan ulama muhaddisi mutaakhiri, mereka mengatakan hadis ini sahih. Hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dalam berapa sembahyangnya, maka Nabi berdoa, Allah mahasibni hisaban yasira. Ya Allah, hendaklah Engkau permudahkan hisab amalanku sebagai permudahan yang sangat banyak. Hisaban yasira, sebagai pemudahan yang sungguh, permudahan yang ringan dan mudah. Syekh Qutb rahimahullah, dia telah mengulaskan ayat ini dengan mendatangkan hadis ini dengan zilalnya, bahwa manusia apabila mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala,
manusia di hari akhirat nanti, manusia ada dua grup saja. Manusia ada dua kumpulan saja. Dan dua kumpulan ini sebahagiannya mereka diridai oleh Allah dan sebahagian lagi mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah keadaan manusia termasuk kita dan umat-umat Islam yang lain dan manusia semuanya. Sebahagian mereka diridai Allah dan sebahagian mereka dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala wal yazubillah. Maka sebahagian manusia yang diridai Allah, mereka ini jadi ahli syurga, dan dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah, mereka jadi ahli neraka. Kedua-dua kumpulan manusia ini dikenali mereka melalui wajah-wajah mereka. Dikenali mereka melalui muka-muka mereka. Tak sama dunia hari ini tak mesti kata tali ditekak, ada pompoh pai, dan sebagainya. Tapi akhirat esok, seorang itu dari kalangan ahli syurga dan seorang ini dari kalangan ahli neraka. Dikenal mereka melalui muka mereka. Seperti Allah Subhanahu wa taala cerita dalam kitabnya, hal ataka hadithul ghashiyah wujuhum yawma idzin khashiyah. Wujuh mereka, muka mereka di akhirat sangat hina dan mereka khusyuk. Dalam arti kata mereka terasa hina sebab mereka dari kalangan ahli neraka dan mereka neraka pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebahagian lagi mereka ialah wujuhum yawma idzin na'imah, mereka dapat berseri muka dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sakutub rahimahullah dalam tafsir Fizilannya, dia wari berapa ayat daripada surah dalam Al-Quran mari nak nyata tentang keadaan manusia dari akhirat di waktu mereka berada di muhkamah Allah, yang tidak seorang pun insan yang dapat lepas daripada hisab Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tidak heranlah kepada Abdul Rahman bin Auf ketika ia dengar Aisyah mai dak cerita hisab. Dia infak harta dia fi sabilillah, sebahagian harta yang diizin untuk infak fi sabilillah kerana dia takut hisab Allah Subhanahu wa taala. Satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam semaya, Nabi baca Nabi berdoa, Allah mahasibni hisaban yasir. Setelah Nabi selesai semaya, Aisyah bertanya Nabi. Aisyah kata, mal hisabul yasir? Apakah yang dikehendaki dengan hisab yang mudah? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang zura ila kitabihi fayatajawazu lahu anhu. Seseorang apabila dia tengok surah catatan, surah laporan amalannya, maka dia melampaui, tetapi Allah Subhanahu wa taala memaafkan kepadanya kerana dia dapat terima surat catatan amalannya melalui sebelah kanan ataupun dengan tangan kanan. Karena Allah Subhanahu wa taala cerita fasaufa yuhasabu hisaban yasir. Ma'asyaral mu'minin rahimakumullah. Dari ayat inilah malah sama-sama kita menghisabkan amalan kita agar kita selamat di hari akhirat nanti. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afabidu amri innallaha basirun bil ibad. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil amin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu bi ihsan ila yaumiddin. Usikum wa iyaya bi nafsi bi taqwallah azza wa jalla wa bi ta'atihi la'allakum tuflihun. Di antara kewajiban kita selaku hamba Allah dan yang mengaku kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah tugas dakwah. Setiap manusia pribadi insan mesti menunaikan tugas dakwah. Kerana kita apabila kita mengaku la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah berarti kita termasuk orang yang reti agama. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Hendaklah kamu ketahui bahawa tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Apabila seorang itu beriman dan dia berkata, seorang itu ikrar dengan lidah berkata la ilaha illallah dan beriman dengan hatinya dan beramal dengan anggota jawarahnya, maka jadilah dia seorang muslim mukmin dan wajib bertakwa. Dan setiap pendakwah di sana ada percubaan, ada rintangan, tuduhan dan sebagainya. Nabi SAW dituduh dengan gila, dituduh sihir dan sebagainya. Seperti mana hadis yang diceritakan oleh Imam Al-Bukhari dan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Ketika seorang sahabat Nabi SAW yang masuk ke kota Mekah demi untuk nak menunaikan umrah mengikut amal jahiliah di zaman itu. Maka apabila dia masuk Mekah, maka dengarlah di ketua-ketua dan pimpinan-pimpinan Quraisy mereka memaki, mencaci, mentuduh Nabi SAW dan pengikutnya dengan kata gila, dengan kata perpecahan dan sebagai tuduhan yang agarnya tuduhan ini dapat mengesan kepada seorang supaya mereka jauh daripada ajaran yang dibawakan oleh penghulu kita Nabi SAW. Maka seorang sahabat sebelum dia memeluk Islam ini namanya Dammad bin Sa'labah. Maka apa dinyatakan oleh Imam Az-Zahabi dan hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Imam Az-Zahabi kata Dammad bin As-Sa'labah dia dengar ketua Quraisy dan dia mengesankan dia, kata dia yakin Muhammad ni memang gila. Muhammad ni memang buat pecah belah perkelahian di kalangan umat. Akhirnya dia pergi berjumpa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Dammad ni dia sebagai tok bomo di zaman tu. Bomo tradisional dan bomo segala jampi. Dia boleh ramu segala akar kayu dan kayu untuk nak mengubah. Apatah lagi kalaulah tubuh-tubuh manusia yang kena pedal, di pedal tu ada tenaga racun, ada racun bisa-bisa dia boleh ramu daripada daun kayu dan akar kayu untuk nak mengubati, untuk menghilangkan bisa-bisa yang ada di tubuh-tubuh manusia yang kena pedal dan tebing dan sebagainya. Dan dia mampu japi manusia melalui angin untuk nak mengubati manusia, tapi dia sebagai bomo mengubati al-mu'alij dan dia bukan sebagai tukang sihir. Apabila dia berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia kata, "Ya Muhammad, inni arki ala rih, inni arki ala rih, fayasfi ala yadayya liman fayasfi Allah ala yadayya liman yasha." Fahalak, wahai Muhammad, sesungguhnya aku telah jampi di dalam udara dan Allah Ta'ala telah menyembuhkan dengan sebab melalui dua tangan aku ini mengikut apa yang ia kehendaki. Fahalaka, adakah bagi engkau tu boleh aku jampi? Nak ayat kata dia ni terkesan dengan pengaruh musuh Islam yang kata Nabi Muhammad tu gila. Akhir Nabi duduk dia ni sikap pendakwah. Sikap pendakwah pasti banyak sabar dan bertenang di waktu gelah gesah dan waktu genting. Abdul Qadir Az-Zaidan dalam usul dakwah dia banyak sifat pendakwah di antara as-sabar. Nabi SAW tak jawab. Walaupun Dammad ini anggap Nabi bukan tuduhan, bahkan dia yakin kata Muhammad ni gila. Maka Nabi ucap dengan satu ilham wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi berkata, "Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu." Riwayat Bukhari, riwayat Tirmizi,
wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Tambah wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih, ikut riwayat Bukhari dan riwayat Tirmizi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduh. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Setelah Nabi baca ni, Demak kata, ya Muhammad, a'id kalimatika haula. Hendaklah engkau ulangkan kalimah-kalimah yang engkau kata itu. Maka Nabi ulang sampai 3 kali. Maka ini Fatihah ataupun khutbah ni nama khutbah al-hajah, kerana Nabi tunai hajat Demak bin Sa'labah. Maka akhir Demak berkata, ya Muhammad, aku ni pernah dengar ucapan as-sahirah, ucapan tukang sihir, al-kahinah, puak-puak tukang nujum, tukang tenung, dan syu'ara, puak-puak tukang bersair. Tapi aku tidak pernah dengar ucapan kamu ini, ya Muhammad. Wahai Muhammad, tulalah Allah tangan padaku. Maka dia pegang tangan Nabi Muhammad SAW dan ia berkata, ubayyi'uka alal Islam, aku membaiatkan engkau di atas Islam. Nabi kata, wa ala qaumika, dan juga atas kaum kamu. Bukan muslim yang masuk Islam, mu juga mesti bertanggungjawab kepada kaum kamu. Ini sikap pendakwah mesti bersabar dan hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Nabi kata, wa ala qaumika, dan atas kaum kamu. Ini nak menyata membuktikan koda kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ia juga mesti bawa dakwah kepada kaum. Ini tugas dakwah besar, dan tugas dakwah ini adalah menghadapi dengan fitnah dan percubaan. Oleh itu buatlah persiapan wa tawassaw bis sabr. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Dalam kita dakwah ni baik percubaan 5 perkara mika ada email Tirmizi. Satunya mukmin yahsidu. Orang beriman yang berdengki, mari nak tuduh, mari nak sekak dakwah kita. Seperti mana berlaku di zaman Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib ni puak Khawarij ni berpuak mari nak sekak khilafah. Sedangkan ayat banyak bagi ayat dan hadis jelas. Surah atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kepada Allah, amurukum bi khamsin amaranillah bihinna as-sam wa ta'ah, banyak hadis yang diceritakan oleh Imam Abu Dawud At-Tayalisi dan sebagainya. Ma'asyiral mu'minin. Tapi Khawarij ini sanggup nak bunuh Ali. Dan sanggup nak khianat amanah, nak ubah, nak buai walak dan taat dan bai'ah terhadap khalifah. Bukan kata tu. Sehingga terpaksa Ali bin Abi Talib berkata kepada kaum Khawarij. Ia kata, in abaitum anni illa qad kafattum wa lalaltum wa la tukaffiru sa'ira ummati Muhammadin bi dhunubi wa khata'i. Seandainya engkau menganggapkan saya ini kufur dan saya ini sesat, maka janganlah sekali-kali engkau menuduh dengan kekufuran terhadap sekalian umat Muhammad dengan kesalahanku dan kesilapanku. Walaupun kesilapan Ali tentang masalah tahkim di antara Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 40 Hijrah dan sebagainya. Walaupun di sana ada ulama tarikh, ulama sejarah ada selisih tentang masalah tahkim, periwayat tahkim ada ataupun tak ada. Itu dalam perbincangan daripada at-tahkim antara kalangan ulama ahli sirah al-mu'arrikin. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Di akhir kita mari ingat satu kisah yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ada syiri mari raya atau orang Islam boleh buka Rum dan boleh buka Parsi. Di zaman Umar ibn Khattab, Umar telah hantar tentera pendakwah 300 orang tentera untuk nak pergi buka Rum Byzantin. Maka 300 orang dikepung
dan menjadi tawanan perang kepada kerajaan Rom Bizantin. Akhirnya kesemua mereka ini dipaksa supaya mereka beragama Kristian dan tinggal agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu, dia menjadi ketua perang. Maka dia ambil tubuh di Saleh dan dilontar dengan anak panah berkali-kali. Maka dia kata, tetap aku beriman pada Allah dan aku beriman kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tidak ada cara yang lain, mereka dia ambil minyak panah, setengah riwayat kata air panah, dan ambil salah 3 orang sahabat, ambil 3 orang sahabat, pergi lontar ke dalam air, ke dalam minyak tu, semua hancur sekaligus. Maka dia kata, hai Abdullah, kalaulah kamu tak saya kembali kepada agama, adapun kamu tak saya tinggal agama Muhammad dan kamu tak saya memeluk agama Kristian, maka kami akan lontar kamu ke dalam minyak adapun air panah. Abdullah menangis, teriak, tubuh air mata yang berseduh-seduh. Dalam pahaman kerajaan Rom dan pimpinan mereka, tentera mereka, bahawa Abdullah ini akan jadi murtad dan memeluk agama Kristian. Tapi tidak. Abdullah kata, aku menangis ni kerana nyawa aku satu. Kalaulah nyawa aku ni banyak seperti rambut aku ni, aku sangat bergembira. Aku lepas aku mati hidup pula, aku mati hidup pula. Sebab sangat manisnya perasaan orang yang dapat mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang pemimpin yang dibina dengan iman dan takwa. Pemimpin inilah yang kita harap ada di kalangan umat Islam untuk nak pimpin umat Islam di tengah arus perpecahan dan perkelahian umat. Ma'asyaral mu'minin rahimakumullah. Akhirnya kerajaan Rom tidak kuasa untuk memperdayakan. Maka dia minta kepada Abdullah, boleh ke tak mengucuk dahiku sekali dan aku nak lepas semua orang Islam dan aku nak hantar kepada kota Madinah Al-Munawwarah. Abdullah setuju nak ucuk raja dahi raja Rom. Apabila Abdullah bin Hudzafah ucuk dahi raja Rom, maka raja Rom lepas semua orang Islam yang lebih daripada mati klik kepada Madinah. Di tengah-tengah perjalanan menuju ke Madinah, mula ada satu bisikan dari kalangan orang Islam. Ini dalam jemaah Islamiyah kena reti benda ni ada dalam, kerana setan mari seli. Dia kata Abdullah dia buat satu keputusan yang salah. Sebab Ribi'i yang Nabi utuh untuk berjumpa dengan kaum Raja Rom, Ribi'i ni yang raja suruh kucuk dahi dia, Ribi'i jawab kata, aku tetap tidak kucuk dahimu dan aku juga tidak reda mengkucuk dahiku. Maka itu diucap oleh Nabi SAW, satu ucapan yang baik dari Ribi'i. Maka perbuatan Abdullah bin Hudzafah ini menyalahi dengan perbuatan sahabat yang lalu. Maka berita disampailah kepada Umar Ibn Khattab, Khalifah Amirul Mukminin di kota Madinah Al-Munawwarah. Maka ceritalah benar kepada Umar, lalu Umar panggil Abdullah bin Hudzafah. Maka Abdullah bin Hudzafah berjumpa dengan takut. Maka dia ceritalah kepada Umar. Kata, aku nak jaga jiwa-jiwa umat Islam. Bukan arti kata aku ni walak dan aku ni taat kepada Raja Rom, tapi aku nak jaga nyawa umat Islam lebih berharga. Dan kucuk ini tidak ada dalil yang mengatakan kufur dan fasik dan sebagainya. Maka apabila Allah ucaplah tu, maka Umar kata ucapan kamu ialah benar. Wa haqqu 'alal muslimin ayyakbala jabhata bin Hudzafah wa ana abda'u biha. Dan wajib di atas orang Islam semua tu kena pergi kucuk dahi Abdullah bin Hudzafah dan aku mula-mula nak dikucuk. Ini keadaan pemimpin seorang Islam yang reti fiqh awaliyah. Bagaimana nak buat keputusan nak pergi ketua satu hukum.
bukan dengan semata-mata tengok keadaan masalah umat Islam. Fiqh awaliyah ni penting kepada para doa untuk nak menentukan arus dakwahnya, karena penting dalam menghadapi nak jaga perpecahan dan kehancuran umat. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al huda wal 'afa wat tuqa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma ansuril muslimin al mustad'afin al mazlumin fi kulli makan ya arhamar rahimin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salata ya ibadallah.